Muka surat 191, hadis 383 kan, daripada Abdullah ibn Mughaffal al-Mudhanni radhiyallahu anhu qala. Hadis ni berkenaan dengan qabliyah bagi maghrib. Qala, kata Abdullah ibn Mughaffal al-Mudhanni radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat sahabat, Nabi tengok selesai saja azan maghrib, Nabi kata sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Pertama sekali, dua kali, thumma qala fi thalith, maka Nabi kata yang ketiga, liman sya'a, siapa suka semayang, tak suka tak apa. Lepas azan maghrib, Nabi tengok sahabat, Nabi kata sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi thalith liman sya'a. Kali pertama Nabi kata semayanglah qabliyah bagi maghrib, semayanglah qabliyah bagi maghrib. Kali ketiga Nabi kata terpulang, liman sya'a, siapa nak semayang, tak semayang tak apa. Apa di akhir tu? Karahiyatan an yattakhidhaha nasu sunnah. Aku benci mana-mana orang ambil dia sebagai sunnah, mau tak mau kena buat juga. Dia jadikan sebelum bagi subuh, sebelum bagi zuhur, lepas bagi zuhur, dia samakan lepas bagi maghrib. Ni so dia sama saja macam tu. Nabi kata aku benci. Karahiyah ni satu benda yang Nabi tak suka. An yattakhidha, orang tu kata mesti kena buat. An-nasu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjemahan hadis, Nabi kata salat makruh. Kalau kita buat juga makruh. Kita paksakan diri kita untuk sembahyang qabliyah bagi maghrib, dia jadi makruh. Salatlah, Nabi kata sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Dan baginda berkata pada kali yang ketiga, barang siapa yang mahu sembahyang. Kerana Rasulullah SAW tidak suka orang-orang yang menjadikannya sebagai satu kebiasaan macam sembahyang yang lain. Maghrib ni dia lain. Maka menerangkan bahawa solat, dia kata sunnah 2 rakaat sebelum maghrib ada. Sunnah dia kata kat sini, solat sunnah sebelum maghrib adalah sunnah ghair muakkada yang tidak ditekankan. Nak sembahyang tak sembahyang tak apa. Sampai jadi gelisah nak kena buat juga, tak buat tak boleh. Wa fi riwayatin, ada riwayat daripada Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib raka'atain. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Nabi sendiri pernah sembahyang sebelum maghrib, Nabi pernah sembahyang. Hadis yang ketiga daripada Imam Muslim, Abdullah bin Abbas pupu Nabi. Apa dia kata? Qala kunna, dia cerita tentang diri dia, kunna nusalli raka'ataini qabla al-ghurub syam. Selalunya kebiasaan kami ni, sahabat-sahabat ni, tenggelam matahari sembahyang, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, Nabi masuk, Nabi tengok kami semua bangun sembahyang maghrib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, bila Nabi masuk masjid rumah Nabi, tolak saja azan, Nabi masuk, tengok semua duduk sembahyang. Nabi berdiri, Nabi tak sembahyang. Dan lepas Nabi tak sembahyang, falam ya'murna walam yanhana. Nabi masuk, Nabi tak larang kami, Nabi tak suruh kami, Nabi tak larang kami, terpulang. Nabi tak pulang. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk saja, kata Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Abu Sa'id Al-Khudri, Mughirah bin Syu'bah. Banyak di kalangan sahabat cerita, bila ada azan dah, kami tengok azan tu begitu lama, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Nabi tengok sahabat duduk semayang, Nabi diri semayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang depan Nabi, kata waktu ni dah habis dah. Maka waktu bagi maghrib terlalu pendek sangat. Maghrib pendek sangat. Kalau kita masuk masjid, tiba-tiba azan maghrib, buatlah qabliyah bagi. Azan maghrib kita duduk ada di kawasan jauh, duduk dekat kedai kopi, baru duduk mai. Orang tak semayang, dia masuk dia nak semayang, masa tu dah habis. Ya, penyakit ni berlaku pada puasa Ramadan. Orang bila dia buka puasa Ramadan, dah buka, dah makan, dah senang, dah menari semua dah, dia memang dia buat qabliyah. Tak ada qabliyah. Apa yang ada, dia ada sunat mutlak. Ataupun dia tak buat lagi tahiyatul masjid, buat tahiyatul masjid. Dia berbeza, maghrib ni dia berbeza. Pasal tu Nabi SAW bila mana dah masuk waktu yang panjang, kata Abdullah bin Abbas, Mughirah bin Syu'bah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub Al-Ansari, mereka kata kami dah mai dah tengok Nabi berjalan kami. Kami semayang, Nabi berdiri tak semayang. Nabi menunjukkan masa dah habis, tak ada dah. Tiba-tiba kami tengok ada kala kami semayang, waktu dah habis semayang. Nabi kata yang aku semayang tu tahiyatul masjid. Hadis-hadis tu menunjukkan bahawa Nabi SAW kata kalau dapat segala saya, tak dapat tak payah. Jangan jadikan dia satu kewajipan yang macam solat-solat yang lain, macam zuhur mungkin, kau boleh bagi subuh mungkin. Kalau maghrib tak, maghrib dia berbeza. Kalau kita dah main lambat, dah buka puasa dah, buat sunat biasa sudah. Kalau nak sembahyang ni dok, nak bagi dapat ke qabliyah bagi maghrib, ni nama dia bab maghflatun. Memang ramai masyarakat kita macam tu. Dan lagi satu, Nabi SAW bila Nabi masuk saja, Nabi tengok orang sembahyang maghrib, Nabi kata maghrib ni masa dia sekejap lagi akan habis. Sekejap lagi akan habis. Biarlah tu imam tu sembahyang pada rakaat yang pertama, dia dapat maghrib. Takut-takut dia baca panjang bacaan dia, lambatkan maghrib dia. Tengok-tengok pada rakaat yang pertama, maghrib dah habis. Pasal tu Nabi suruh baca maghrib. Kalau kita tengok bab-bab yang dah lepas, kita dah ambil solat, Nabi suruh baca surah mufassal. Maghrib ni Nabi suruh baca surah mufassal. Surah-surah yang apa nama, kita baca Qul Huwallah, Qul bin Nas, Qul Falaq. Dia kena baca yang pendek-pendek. Dia tak boleh baca satu surah, Baqarah. Nak mampu. Dia tak boleh baca surah-surah macam tu. Dia kena baca surah-surah mufassal, terutamanya waktu maghrib. Nabi pernah tegur sahabat dia, banyak kes berlaku yang Nabi tegur adalah suasana sembahyang maghrib. Nabi kata, salah sembahyang yang apa nama mufassal, yang pendek-pendek. Habis berkenaan dengan maghrib. Boleh kita masuk pula qabliyah bagi subuh. An Aisyah radhiyallahu anha, subuh ni Nabi sallallahu alaihi wasallam paling jaga sekali subuh. Qabliyah bagi subuh ni penentu yang paling baik sekali. Qabliyah bagi subuh penentu yang paling baik sekali. Kita tahu sunat-sunat ni, semua solat-solat sunat ni, tidak ada berani sahabat Nabi meriwayatkan hadis, melainkan semuanya datang daripada isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi penentu bagi solat-solat sunat. Tak ada siapa pun yang mampu cerita sepanjang kita mengaji bab solat-solat sunat. Kita akan tengok mulut yang pertama sekali cerita solat sunat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Satu sembahyang sunat tak digalakkan, diperpanjangkan bacaan dia, ialah qabliyah bagi subuh.
Qabliyah bagi subuh tidak digalakkan perpanjangkan baca dia. Semua bacaan yang digalakkan perpanjangkan adalah tahajud. Tahajud tak digalakkan pendek, panjangkan dia. Panjangkan dia. Satu surah yang menjadi kesukaan Allah setiap malam kita baca, yang Nabi tak pernah tinggal, adalah surah Al-Imran 10 ayat yang terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ard, yang terakhir. Sahibu Samaha tahulah. Surah Al-Imran ayat yang terakhir 10 menjadi kesukaan Allah sesuai dengan jiwa kita bangun. Pasal tu Allah Ta'ala bila kita bangun saja pagi, bila bangun saja pagi tu imam, kita digalakkan untuk sembahyang sunat, ambil wudu. Abdullah bin Abbas duduk daripada kecil dengan Nabi. Kita tahu solat malam ni daripada seorang sahabat Nabi. Nama dia siapa dia? Abdullah bin Abbas. Dia bangun-bangun, dia bermunajat. Abdullah bin Abbas duduk ada tepi Nabi. Ataupun Sidina Ali punya riwayat kita boleh ambil. Tapi oleh kerana dia belum masuk Islam, kita tak boleh ambil. Adik dia jadi kekuatan. Masa tu dia belum masuk Islam. Tapi dia belum masuk Islam pun dia ikut sembahyang. Dia belum Islam, dia ikut sembahyang. Yang bapak dia Abu Talib berkata, aku suruh Ali duduk dengan hang, bukan aku suruh hang ajak agama hang sembahyang. Nabi kata, aku sendiri tak tahu dia sembahyang. Aku main selalu, aku tengok dia sembahyang belakang. Baru Nabi tahu. Nabi tak pernah tahu yang selama ni Nabi sembahyang, Ali duduk ikut daripada Nabi sembahyang. Nabi sembahyang. Pasal tu Ali ni mempunyai kelebihan berkenaan dengan sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Dialah yang membezakan bacaan Rasulullah, Sayyidina Ali. Tapi oleh kerana dia masuk Islam agak lambat, maka kita ambil perawi daripada Abdullah bin Abbas mendahulu daripada Ali. Dua orang ni saja yang damping dengan Nabi daripada kecil, sepupu dia. Nampak tak? Ya, Abdullah bin Abbas ni. Abdullah bin Abbas lah cerita Nabi kalau bangun ambil wuduk, lepas tu solat wuduk, dia sunat ambil wuduk, baca doa wuduk menghadap kiblat, lepas tu buat 2 rakaat sunat wuduk, lepas tu dia istighfar, dia zikir, lepas tu baru dia baca surah Al-Imran 10 ayat. Menjadi kesukaan Allah. Sakit Nabi, nazak Nabi nak dengar ayat ni. Nabi tak pernah tinggal kesukaan Allah. Quran yang paling disukai oleh Allah Ta'ala belah malam waktu tu. Lepas subuh ni semua ni bukan waktu dia. Bukan waktu dia. Baca boleh lah, tak baca pula, baca. Nak katanya waktu tu menjadi kesukaan Allah. Kita baca pasal Allah tanya malaikat di pas sembahyang, tak. Cuma Allah kata bila kita bangun saja malam, nafilatan fatahajjud bihi. Bila bangun malam, tahajudlah pada aku. Jadi kita bangun semayang, semua bangun semayang malam. Sejak kita bangun tu, semua dikirakan tahajud. Dia tidak ada khusus tertentu. Kita bangun saja, kita semayang, bangun, semayang. Semua tu kategori dia tahajud. Itu nama dia tahajud. Kita bangun dia tahajud. Maka barulah elok selesai kita baca, kita zikir Allahu Akbar, Allah. Dia zikir terbalik. Zikir qiyamul lail ni dia tak sama dengan zikir semayang. Zikir semayang kita start dengan subhanallah dulu, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi kalau kita zikir untuk qiyamul lail, dia start dengan Allahu Akbar. Ini bukan hampa semua tahu, cuma saja nak ingatkan, nak bagi pembetul berkenaan dengan qiyamul lail. Dia start Allahu Akbar, Allah 10 kali cukup. Lepas tu alhamdulillah, lepas tu kita istighfar 10 kali. Baca Quran surah Al-Imran, lepas tu angkat tangan doa. Lepas tu barulah kita start dengan salat tahajud. Allah tanya, mana orang duk tasbih kat aku? Setiap malam Allah tanya, mana orang duk tasbih dekat aku? Mana orang duk baca Quran dekat aku? Allah tanya ni. Allah tak tanya masalah salat. Allah tanya ni dulu. Masa tu Nabi kata orang tu terjaga malam. Tiba-tiba dalam kedua dia rasa letih,
Jaga-jaga saja. Takut tak mampu nak buat ibadat, dia boleh sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, macam-macam berbagai-bagai zikir. Dah di kategori seolah-olah bertahajud dengan Allah. Allah tak zalim. Bertahajud dengan Allah. Sampai Ibnu Katsir, ada Ibnu Katsir kata, kita bangun tengah malam. Bila bangun tengah malam atau kita lepas pada Isya dapat sunat, kita baca tengah malam 2 surah. Amanah Rasul dengan la yukallifullah. Amanah Rasul dengan la yukallifullah. Ka'anahu seolah-olah macam dia beribadat keseluruhan malamnya. Tuhan tak zalim. Cuma setiap hari biarlah ada munajat dengan aku. Bila aku tanya saja malaikat, ada saja. Kalau kita mampu, kita bangun sembahyang, itu yang bagus sekali. Tapi bila mana Nabi kata lagi, kalau orang tu tak mampu, takut kerja yang berat, lepas sembahyang Isya, buat ba'diyah bagi Isya, terus dia boleh buat witir 1 rakaat. Boleh. Bimbang takut-takut dia tak bangun malam, tiba-tiba azan subuh, Allah terlepas tak buat, dia dah buat witir 1, termasuk kategori dia golongan bertahajud. Tuhan tak zalim. Syukurnya tiap hari kita ada malam ni, kita ada prepare dengan Tuhan. Dengan cara bangun malam berzikir, bangun-bangun saja. Kucing duk bergaduh, kucing tu tolong. Kalau aku tak bergaduh, hang tak bangun tidur. Aku terpaksa lawan, berdebam, hang pun bangun. Dengan kita bangun, ambil basuh tangan apa semua. Subhanallah la ilaha illallah la syarik. Baca. Banyak kita tengok YouTube doa ajar kat kita doa-doa yang betul bangun daripada tidur. Itu semua masuk kategori tahajud lah. Tahajud. Aisyah radhiyallahu anha, dia bagus dia kutip duit. Setiap orang dia tolak saja tabung tu, dia isi. Dia suruh isi duit. Alhamdulillah. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Tengok Aisyah kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salat as-subh. Hatta inni aqulu aqra'u bil umul kitab ya Rasulullah. Hadis muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha tanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepatkan 2 rakaat. Ingat, sembahyang sunat qabliyah bagi subuh, bagi orang yang hafal Quran pun ditegur. Kadang-kadang orang hafal Quran qabliyah bagi subuh, dia cuba nak hafal, guna hafalan dia baca panjang. No. Dia sunat-sunat yang lain boleh, tapi sunat qabliyah bagi subuh tak boleh. Ada? Ini kita nak faham sunnah. Sunnah ni kita hidup sunnah Nabi. Harapan besar kita nak minum telaga Kautsar. Telaga Kautsar dibuat, dicipta oleh umat Muhammad saja. Umat lain tak boleh minum. Orang yang gila di dunia dulu cinta sunnah, hidupkan sunnah dia. Minumlah telaga. Okey? Pasal tu kita tanya nak buat. Maka kata-kata sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepatkan 2 rakaat sebelum subuh. Hingga Aisyah berkata, adakah baginda baca surah Fatihah atau tidak? Nabi sembahyang begitu cepat. Dia terkejut, dia tanya kat Nabi, Rasulullah, tadi hang sembahyang baca Fatihah ada? Baca Fatihah ada? Cara Aisyah tanya tu menunjukkan begitu cepat. Begitu cepat dia sembahyang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita baca terus hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu tentang cepatnya sembahyang Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajr, 2 rakaat fajr, surah Fatihah kuliah. Surah Fatihah kul Allah itu paling cepat bagi Rasulullah. Sedangkan Rasulullah baca Quran, waratil Qur'ana tartila. Dia baca, dia waqaf, dia baca, itu pun bagi kita ni lama lah. Bagi Aisyah paling cepat sekali. Boleh faham macam mana nak fahamlah. Takut yang paling cepat pula. Nabi kata jangan sembahyang macam apa nama? Ayam. Janganlah macam tu. Ada perumpamaan yang Nabi bagi tahu macam binatang.
Nabi kata, kamu manusia jangan jadi kebiasaan nak jadi binatang pula. Tu perumpamaan orang Arab, balarah dia. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Oleh sebab tu nak terang, kata Nabi, sembahyang qabliyah bagi subuh dia macam tu pendek. Fatihah, kuliah, Fatihah, kulallah. Berarti kita lagi cepat berbanding Rasulullah. Kita dengan sunat kalau ikut lagi cepat berbanding Rasulullah SAW. Bagi Aisyah, bagi dia pelik. Sangat-sangat pelik. Nampak tak kita disunatkan solat qabliyah bagi subuh ni, baca yang tu pun cukup dah. Cukup dah. Kita baca yang tu bila? Kita baca yang tu masa sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib kerap tu macam ni. Aisyah radhiyallahu anha qalat, apa kata dia? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'at al-fajr istaja'a ala shifiq al-ayman, rawahu al-Imam Bukhari. Nabi lepas assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi tidak. Nabi tidak. Ni besok dia tidak mampu daripada tu. Ustaz ajak macam tu. Sebelum kita nak sembahyang subuh, kita disunatkan tidak seketika. Sebab kita dah sembahyang malam tadi, kita dah berqiyam dah, kita baca Quran dah, kita dah berzikir dah. Maka selepas pada qabliyah bagi subuh, tak perlu buat apa pun. Tak perlu. Tidur itu Nabi kata lebih baik daripada Quran, lebih baik daripada zikir, lebih baik daripada segala-galanya. Lebih baik. Badat kalau kita buat macam tu jenuh. Jenuh badat. Ada setengah orang buat. Tapi kita rehat sekejap. Takut kita buat macam tu, tidur terus pukul 10 bangun. Jangan. Takut, bimbang, takut. Dianjurkan berbaring macam muslimat sembahyang kat rumah, buatlah. Sat saja, berehat saja. Rehat yang dikendaki adalah agama di dua tempat sangat-sangat. Dia sebelum bagi zuhur seketika, qailulah, lagi satu subuh. Itu paling baik. Masa tadi kita bangun semua, kan? Sudah bangun bermunajat dengan Allah pagi, sangat kena rehat seketika. Ambil masa. Atau bagi orang gerak kita. Bila kita dah tidur tambah bunyi sampai ada tanda ambil wuduk balik. Itu waktu rehat yang disukai oleh Allah. Sampai ulama-ulama buat kajian, batang tubuh kita rehat dua waktu inilah yang sehat sangat-sangat, mencukupi waktu-waktu yang kita rebah diri kita. Tak ada satu sains pun yang boleh cerita waktu yang terbaik bagi macam umur dan meningkat ni. Dia suruh curi waktu sebelum zuhur kalau boleh, matahari terik tu boleh letak badan. Walaupun seketika 5 minit 10 minit, dia lebih sihat daripada segala-gala tidur di siang hari. Mana agama cerita? Lagi satu yang kita bermunajat malam ni, ambil sikit je. Ambil 5 minit 10 minit bangun nak sembahyang subuh. Itu waktu yang digalakkan oleh agama. Nak buat-buat tak buat tak apalah. Oh ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu dia kata kat sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia kata selesai solat 2 rakaat sunat fajar, baginda berbaring pada rusuk kanannya. Jangan tidur terlentang oi sini ya, okey? Nanti ambil tangan dia. Maka dianjurkan kita berbaring pada rusuk kanan atau miring ke kanan sesudah solat qabliyah subuh. Berbaring atau tidur dengan mirip belah kanan ini adalah mubah. Mubah artinya harus. Besok dia buat jenuh pula. Ustaz ajak semua bukan terlentang tidur. Quran tak ada zikir. Kalau kita tak baca Quran tadi pagi, bacalah, kan? Bacalah, hamba bacalah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, memang kita baca hari ini pelik-pelik, tapi ini kepelikan pasal kejahilan kita. Dia tak pelik benda ni. Kita kena hati sampai kita tahu nampak betul asal nikmat. Allah nikmat, asal nampak dia tidur nikmat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum rak'ataini qabla salatul subuh. Salatul subuh. Mana-mana orang idza shalla, Abu Hurairah ulang.
Hadis ni ulang punya banyak belasan hadis. Tegur kita lepas semayang tidur, lepas semayang tidur, tegur kita. Iza salla ahadukum, macam iza aftara ahadukum, bila kamu nak buka puasa. Iza aftara ahadukum, bila nak buka puasa, apa yang utamakan? Kena tamar. Lepas daripada kamu pada semayang, qabla bagi, apa utama bagi kamu? Subhanallah, sirah dia, bentuk dia sama. Iza salla ahadukum raka'ataini qabla salat subh, bila selesai saya semayang qabla bagi subuh, falyastaja', dia datang fi'il amar, dia datang suruhan, terus landing sekejap. Ala jambil aiman, belah rusuk belah kanan. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi mensahihkan kedudukan hadis ini. Nampak tak? Walaupun ada sikit kelemahan, tapi disokong oleh ulama hadis. Maksudnya dianjurkan tidur dengan mirip belah kanan setelah selesai solat sunat qabliyah bagi subuh. Berbaring dia kata tidur mirip ke kanan adalah dikata mubah, dibolehkan dalam syarak, dibolehkan. Setengah orang dia letak, jangan tidur dalam masjid. Betul lah, itu dia letakkan. Tapi kalau masa subuh dia tak dilarang. Okey, tak boleh ustaz lepas tidur kalau ayat luk kau habis basi semua. Kalau ada penyakit itu janganlah. Betul, setengah orang tidur, ya Allah, pengotok sampai sejadah kena basuh. Kan? Sejadah kena basuh. Masa masjid wilayah banyak sejadah lepas tak tepi. Ustaz tengok siapa ni? Ini sejadah yang busuk ustaz. Daripada kan orang duk baca khutbah, duduk di bawah tu dia baca khutbah, cuma berang tengok. Dia turun macam kadang-kadang, ya Allah, orang dah semayang rakaat ni kedua dia terlepas masa tidur. Tu dia kerja punya. Rasa nak ambil waktu khailulah, itu bukan khailulah, itu khailalah nama dia. Kefahaman kita yang salah tentang hadis. Hadis di bawah ni kalau boleh kita tangguh sekejap nah. Di bawah tu kita tangguh untuk bulan depan, surau pun tak ada. Cuma Ustaz ambil satu di kalangan nampak ni, hantar SMS kat Ustaz, terutamanya muslimat. Muslimat dia tengok satu program dalam TV, lepas tu masuklah YouTube, dia hantar ke Ustaz. Dia hantar ke Ustaz, dia tanya, Ustaz, macam mana keadaan suasana ni? Suasana dia ialah program ustazah-ustazah, tapi jangan sebut nama ustazah lah, jangan sebut program lah, tak elok. Tak elok nak, mungkin tersilap bagi Ustaz, tersasul ke apa. Tapi program ni didengari oleh ribu orang, ratusan ribu orang tengok. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang tahap dia adalah tahap motivasi, sekadar motivasi sudahlah. Okey, bila nak bagi formula dekat orang menggunakan kaedah agama, no. Ataupun nak berani nak cakap masalah hukum, no. Bila tengah ada popular, jadi motivasi ni bagus. Ustaz pun kadang-kadang tengok juga ada program-program daripada ni banyak membaca, mereka bagi idea banyak, bagus. Kita pun tengok juga. Tapi bila dia main bagi idea pada masyarakat, cara kaedah, dan bila main hukum, dia akan tergelincir. Jangan beranikan diri. Lah ni TV kita, radio kita banyak di kalangan daripada ni yang ada kelebihan bercakap, aura tangkap, ceramah tu pandai. Tapi masalah ada timbul banyak. Contoh muka surat 155. Masalah ni kita selesai dengan 155. Ustaz tengok dah 155 hadis 313. Soalan dia, ada orang tanya, Ustazah, saya ni dah buat terbaik untuk suami saya, macam-macam saya buat dekat dia, tapi dia tak balaslah kebaikan saya. Mak mentua, anak-anak saya sedih. Saya tak tahu nak buat macam mana. Ustazah ni kata macam ni lah, saya cadangkan, saya ambil daripada tok guru saya, setiap kali bila mana nak sujud saja, tolonglah doa ini. Ustazah ni pun bagi satu doa, wa ufawwidu amri ilallah innallaha
basirun bil ibad. Ini ayat Quran. Wa ufawwidu, aku serahkan segala urusan aku kepada Allah. Aku tak boleh tanggung dah. Aku tak larat dah. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serah kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah basir. Allah Maha melihat tentang hamba-hamba dia. Hamba tu nak, Tuhan aku tengok masalah aku serah kepada Allah. Maka ustazah ni pun kata, bacalah dia saat kita nak rokok, saat nak sujud baca. Sedangkan saat nak sujud kita baca. Ustazah ni bagi formula macam tu. Maka ada orang tanya, macam mana ustaz? Dia duduk main kelas ni, berarti muslimat ni muslimat yang ikut kelas betul-betul. Hampa tipu-tipu. Dia ikut kelas. Dia dengar ustaz punya kelas semua, dia ulang balik. Bagus. Dia ulang balik. Dia kata, bukankah ustaz pernah ajak dulu hadis daripada Abdullah bin Abbas. Nabi SAW, Nabi pernah tegur Abdullah bin Abbas. Nabi pernah cakap direct dengan Abdullah bin Abbas. Nabi kata apa? Ala wa inni nuhitu. Bukan ketahuilah, Allah ni ketahuilah, bukan aku tegur hang, bukan aku bagi tahu kat hang, ini sesungguhnya aku nuhitu, aku larang apa? An aqra al-Quran raki'an wa sajidan. Jangan baca Quran masa rokok dan sujud. Jangan baca Quran masa rokok dan sujud, jangan. Wa amma rukuk, masa rokok fa'azimu fihi rabbak. Masa rokok besarkan Allah. Bila rokok saja ingat kata nak besarkan Allah. Elok azan bunyi, duk tengah goreng karipak, berhenti karipak, membesarkan Allah. Wa amma sujud, masa sujud fashtahidu fi doa. Sungguh-sungguh berdoa pada Allah Ta'ala tentang. Ini dia hati tak apa. Dalam bahasa Melayu tak boleh. Ya Allah, ya Tuhan aku, tak boleh, batal. Semua sepakat ulama, tidak ada khilaf tentang bab tu. Cuma apa maksud hadis ni? Hadis ni maksud dilarang membaca ayat Al-Quran masa rokok dan sujud. Kalau ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa Quran. Itu doa Quran, tak boleh dibaca masa rokok dan sujud. Nabi tegur. Ini teguran Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, tegur untuk kita juga. Nabi tegur dia. Maka dalam buku ni kata, dilarang membaca ayat Al-Quran pada rokok dan sujud. Adapun doa dalam sujud yang diperbolehkan ialah doa dengan menggunakan selain ayat Al-Quran. It's very clear. Very clear. Maka ulama mengatakan haram hukumnya berdoa, dia kata, dengan memakaikan ayat Al-Quran waktu rokok dan sujud adalah haram. Semayang dia jadi fasik, semayang dia jadi rosak. Nabi tegur, ala wa ini nuhitu. Abdullah bin Abbas, bukankah aku tegur kan? Sebab itu ya Allah Tuhan, masa rokok dan sujud jawapan dia tak boleh baca. Untuk muslimat yang tanya, dia kata, ustaz bagilah keterangan ni dalam kelas. Ustaz tak tengok. Tapi jangan selalu lampau tanya soalan macam ni. Ustaz tak berapa mahir nak jawab soalan. Dalam buku ni semua ada, kecuali benda-benda yang kita rasa daruriyat. Dan ramai orang tengok program ni kita sangka baik ustazah tu, enggak. Ayat tu bagus, ayat tu tak nafikan. Ayat tu adalah orang yang ada 6 ayat Quran yang orang kena malapetaka musibah. Salah satunya ayat 6 ayat. Dia bermula dengan alladzina iza asabat musibah. Bermula dengan ayat tu, dan dia duduk di tengah-tengah ayat ni. Tak nafikan. Ibnu Katsir susun 6 ayat musibah. Termasuk ayat ni, kalau orang kena musibah, bacalah 6 ayat ni. Wa yuhallilullah, Allah akan selesaikan masalah dia. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Boleh faham kan? Diizinkan ustaz berhenti, tak lebih dah. Nak pinjam saat ni duha aku tak tahu macam mana. Boleh duduk saja ke, tak kenyai balik. Ada setakat situ, yang baik semua main daripada Allah. Salah silap daripada masyarakat sendiri, kita sudahi dengan tasbih. Subhanakallah.
Ustaz teringin nak bagi tahu 2-3 benda sebelum berdoa. Yang pertama sekali, wakaf Ustaz. Ustaz dah bagi tahu dah. Wakaf Ustaz berkenaan dengan masjid dah selesai. Kutipan duit untuk masjid dah selesai, malah ada lebihan. Oleh sebab tu hampa tak boleh niat lagi untuk, walaupun ada flyer Ustaz bagi tu wakaf masjid, cuma ambil nombor akaun saja. Fasa kedua masih lagi kita kutip. Fasa yang kedua ni kita buat untuk asrama dan penempatan pelajar-pelajar. Asrama dan penempatan pelajar-pelajar. Jadi duit yang nak masuk infak tu kena niat. Niat aku bukan untuk masjid lagi dah. Masjid dah habis. Kalau esok dah ada lagi, Ustaz kutip. Masjid sekejap sangat. Dalam masa 3 minggu kot. Alhamdulillah. Syukur. Tapi lah ni kita buat asrama pula. Asrama dan bilik kelas budak-budak. Alhamdulillah. Harap-harap bulan depan selesai. Pergi kutip lah duit apa banyak-banyak. Yang Quran, ayat Quran turun tau. Bagi orang yang ada duit disimpan di kedekut. Quran sumpah, wala tahsabanna alladhina yabkhalu, tidak. Tengok Tok Imam baca surah tu kat depa, bagi benda pada ni apa hal, wala tahsaban. Sampai dia kata kat sini, jangan, Allah gunakan perkataan tu, jangan sama sekali, bahasa kita, jangan sama sekali nak jadi bakhil. Walaupun bagi diri hang baik, tapi wa syarrul, buruk bagi hang buruk. Yang harta hang tu akan disangkut di dekat leher hang, dia akan menyerupai ulat ke tepuk tendang di kiri dan kanan pipi hang. Yang mana harta tu perlu dibagi kepada orang tertentu, tapi hang nak bawa ke akhirat, aku bawa harta hang pergi akhirat, aku seksa harta tu. Tu surah Al-Imran. Ya Allah bagi tahu dia boleh, tapi dia tahan diri dia, nak mampu. Pasal tu ya Allah Tuhan. Jadi macam Hakim Ibn Hizam, dia derma, orang yang banyak derma ni, dia memberi hidayah Tuhan, baru dapat petunjuk hidayah. Sakit demam kita kena hijau, bukan Ustaz paksa hampa. Ni bab-bab yang kita camping banyak menderma kan, banyak bagus. Bila umur hampa dah ada pencen, apa lagi mau? Dia memerlukan duit hampa untuk apa? Sihat. Ni semua waktu ni hampa dah mati dah. Waktu ni apa dah mati dah, tapi Allah sengaja bagi hidup untuk lebih ekstrakan amalan apa. Umur 60 ni umur mati dah, betul tak? Hanggut sudah. Ambil tengok muka dan lain nak mati. Umur ni semua ni umur tak boleh duduk dalam dunia dah. Asal Nabi kata umur umat aku takat 60 aja. Nabi bagi tahu. Lebihan tu cuma Allah nak bagi, kan? Lebih nak bagi. Satu. Yang kedua, Ustaz teringin nak bantu projek Tok Imam kita. Tok Imam kita ada niat yang baik. Dia nak buat tempat pengajian. Jadi ada orang nak buat kutipan hari ni untuk anak-anak kita di kawasan taman ni, kita tak tahulah, yang nak buka sekolah kan. Nak buka sekolah. Jadi dia nak bantu, dia minta Ustaz. Hari ini dengan rela hati Ustaz, dengan keadaan batuk ni, semua produk yang beli kat belakang, frozen, tak frozen, semua yang beli 1% kita akan infak pada hari ni. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun kena dicontoh juga. Semua benda yang beli hari ni, apa beli Maggi, itu Maggi orang Islam. Ustaz suka Maggi dia, Maggi mi Bandung dia. Beli semua hari ni, beli semua duit tu kita kumpul, minta Tok Imam tunggu sekejap. Habis semua kita jualan, semua kita serah kepada Tok Imam hari ni. Beli madu ke, beli apa ke, semua kita infak. Okey? Satu. Kedua, di belakang tu ada orang buat mai. Dia ada minyak atar, dia buat air zam-zam dari, dia buat tu daripada Mekah dah, dia buat kat sini. Minyak wangi sedap. Sedap sangat-sangat. Harga dia RM200. Yang tu infak dah dengan kedekut. Infak lagi satu, dia ada, kita panggil dia ulu bati. Apa kita pakai sini? Yang nak cucuk-cucuk bagi wangi tu. Stanggi. Ustaz main stanggi daripada sedap. Stanggi tu macam bukhar. Cucuk kat rumah dia berbukhar. Harga dia RM40. Itu pun orang bagi untuk infak. Siapa beli minyak wangi, totally kita bagi. Ada orang infak. Dan satu lagi muslimat yang baru kehilangan suami dia. Kami dah 2 bulan kami bagi kat dia zakat. Memang kena bagi zakat. Anak dia ramai. Bila kami bagi zakat, dia pulang balik duit zakat. Ustaz,
saya mampu dan saya boleh. Kita tengok keadaan dia memang, masa dia tak bekerja, dia bergantung pada suami. Suami secara automatik meninggal. Anak yang ramai, subhanallah. Dan guru-guru sekolah pun simpati dengan keadaan sekolah dia. Tapi dia ikhtiar. Dia ikhtiar. Hari ni, pagi ni dia buat mai kat kita pun tahu. Ustaz, dia buat mai, apa wangi? Dia buat mai apa nama? Dia buat mai pegagar tu pegagar. Pegagar goreng. Dia pegagar dia goreng. Ustaz makan crunchy sedap gila-gila punya sedap. Nasi ampar panas memakan dengan dia. Cukup nasi panas. Punya sedap lah ya Rabbi. Tak tahu nak cerita apa. Kadang-kadang nampak hampa cerdik tapi pergi shopping tak cerdik. Nampak macam dari segi nampak macam cerdik tapi ada kebodohan dia, nampak tak? Kita duk cerita benda-benda benda khasiat, benda bagus-bagus, pegagar dia goreng memang sedap gila-gila. Ustaz buat mai lebih kurang 50 pack tu. Kesemua benda tu kita masuk dalam dana yang depa nak buat sekolah untuk anak-anak kita, insya-Allah kan. Jadi Tok Imam tunggu sampai semua kita beli. Hampa pergi belilah dulu. Ada makan kan pagi ni? Ha? Ada. Kadang-kadang sejak ada makan ni, supermarket aku down, turun. Dulu sejak tak ada makan, supermarket Ustaz meningkat jualan dia. Tapi sejak ada makan ni, dia turun. Dia pun tak peduli supermarket. Aku tunggu macam bodoh, nampak tak? Makanan ni dia mengganggu jiwa aku juga. Kan? Dia makan-makan dia lari. Oleh sebab tu apa pergi shopping tu, pergi shopping cepat-cepat tak apa, makanan ada kan. Pergi shopping yang mana dan tu pasal Tok Imam tak nak bagi dia tunggu lama, cepat-cepat kita beli. Saya nak kira-kira semua nak bagi pada Tok Imam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in wa natawakkal alaihi wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nas'aghisu bika an tardaha lana wa sabit fina ala al-islam wal iman. Tuhan kami tetapkan iman kami, tetapkan iman kami. Ampunlah dosa kami Allah, ampun dosa kami Allah, ampun dosa mak bapak kami. Jadikanlah kehidupan kami sentiasa di bawah naungan-Mu, jagaan-Mu, peliharaanmu ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Tuhan kurangkanlah perpecahan, perbalahan di kalangan kami. Satu-satukanlah hati kami Allah. Nampakkanlah kami ya Allah orang yang semayang mengaji ya Allah, terutamanya umat Islam, musuh yang di depan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah pergaduhan kami, perpecahan kami yang menyebabkan musuh menguasai kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal karim. Shopping center buka, ting tang, live tau nak tengok ni. Yang live ni bagi beli bagi duit kat Tok Imam cukup.